3. Oh, semua online macam mana cikgu? 1, 2, 3. Cikgu, Namik. kalau saya baca, Ya. saya baca macam masih biasa je lah cikgu. Biasa lah. Tak apalah, janji ikhlas. Niat tu Okey, sampai. okey. Awak nak baca macam mana lagi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janji ikhlas. Memang saya ikhlas je. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur Takkan bismillah. alaina min fadha ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Yang penting ikhlas. Okay, so mana lah tahu hari ni kita belajar kan, kita start baca doa, mana tahulah yang kita belajar sikit ni ada keberkatan dia ke, melekat sampai ketua ke, awak ingat kan. So sebab tu saya nak baca doa. Tak apa, at least doa tu simple, jangan jadi ikhlas kan. So next time kita nak siapa? Acap kan? Acap boleh ready kan? Acap. Cap. Ya saya. Cap. Boleh cikgu, boleh. Acap boleh baca doa next class kan? Boleh nanti praktis InsyaAllah. Azril Masya Allah. Okay, right. So saya pegang janji tu. Okay, 6. Okay, 1.3. Ingat Cap. Okay, 1.3. Pencegahan dan rawatan mikroorganisma bahaya. So actually dalam tajuk ni kita nak cakap macam ni. Prevention is better than cure. Sebenarnya bahasa Inggeris panggil, pernah tak dengar ada cikgu Inggeris awak cakap prevention is better than cure? Perkataan tu. Pernah tak dengar ada satu, saya tak pandai sangatlah bahasa ni. Prevention is better than cure tu adalah adalah satu term ke apa, saya tak ingat. Itu peribahasa kesimpulan ke, saya tak tahulah tu. Tapi pernah dengar tak perkataan prevention is better than cure? The words of prevention. Prevention. Syami dekat bilik kimia ada tidur kat dalam tu. Okay, prevention. Ada, boleh. Kalau letak tepi ni lah. Anjak boy. Saya ada kelas. Nak sini. Lambai sikit. Dah. Tu cikgu. Berapa orang ni? Adalah ramai tu. Dah. Awak tak pernah kelas buat Google Meet ke apa? Ni. Dah. Okay dah, bye-bye. Bye. Dah, sana. Belajar elok. Okay dah, dia tak dengar. Dia tak dengar sebab saya pakai earphone. Dia tak ada dengar suara korang. Okay, bye. Dah. Alright, so kita nak cerita pasal prevention is better than cure. Sebab kita nak kata macam ni, macam sekarang lah. Macam sekarang ni adalah kenapa kita cocok vaksin. Kita nak cocok vaksin tu sebenarnya kita nak cakap macam ni. Apa-apa saja pun sebenarnya kita mencegah lebih baik daripada merawat. Contohnya kita nak bayangkan macam ni. Mana satu lebih murah kalaulah awak jaga makan ataupun awak dah kena penyakit kencing manis? Mana satu lebih murah? Prevention murah ke dasar, macam mana cakap, prevention murah ke nak ubati lagi murah? Which one yang lagi murah sebenarnya? Mencegah tu lebih baik ataupun prevention merawat? Yes, prevention tu lebih baik. So dalam kes ni sebenarnya kita nak bagi dia satu, lama saya tak jumpa ni. Hazim, lama tak jumpa. Now, so kita nak kata dalam tajuk yang ini kita nak cerita pasal COVID-19 yang paling senang tau. Bila kita cerita pasal COVID-19 ni adalah kita kata mencegah tu adalah lebih baik daripada merawat. Maksudnya kalau kita jaga SOP sampai SOP adalah lebih elok daripada kita kena. Takut kalau kita kena, contohnya korang ada penyakit macam masalah pernafasan, maksudnya macam orang yang kena semput ke apa, bila dah kena nak merawat tu lebih seksa daripada mencegah. So itu yang kita panggil dia dalam tajuk ni, sebenarnya kita nak menerangkan konsep prevention is better than cure. Dan satu lagi, dalam tajuk ni kita nak cerita apakah itu aseptic. Aseptic ni adalah satu teknik sebenarnya kita nak make sure keadaan tu bebas daripada mikroorganisma. Okay, dia ada 3 perkataan yang selalu korang ingat. Kalaulah mikroorganisma, hari tu kita dah belajar mikroorganisma yang baik kan? So hari ni kita nak belajar mikroorganisma yang tak baik. Mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit, kita panggil adalah sebagai patogen.
yang bawa patogen, kita kenali dia sebagai vektor. So, kalaulah saya bagi awak satu contoh, awak boleh tak bagi saya satu contoh patogen yang paling famous sekarang? Apakah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit, which is patogen? Apakah contoh patogen yang paling famous sekarang? Yang paling glamour, paling hot sekarang? Apakah patogen? Contoh patogen paling COVID-19. Yes. So patogen yang paling famous adalah sekarang adalah virus. Salah. Virus COVID-19. So virus COVID-19 ni, ini kita kenali dia sebagai patogen. Kenapa patogen? Sebab dia menyebabkan penyakit. Now, apakah itu vektor? Vektor adalah organisma yang bawa patogen tu, yang bawa penyakit. Kalau mikroorganisma, senang kata nampak tak perkataan mikro? Kalau mikro tu benda kecil yang menyebabkan penyakit, kita panggil dia sebagai patogen. Tapi kalaulah patogen tu dibawa oleh something, dibawa oleh organisma lain, kita panggil organisma tu adalah sebagai vektor. Contoh vektor paling senang adalah nyamuk. Apa contoh nyamuk yang paling glamour sekali sebagai vektor? Nyamuk apa paling famous sekali yang korang tahu? Yang boleh menyebabkan penyakit. Yes, so contoh paling senang adalah nyamuk Aedes. So nyamuk Aedes ni kita kenali dia sebagai vektor sebab nyamuk Aedes ni dia membawa penyakit. Kalaulah kita kena gigit dengan nyamuk Aedes, kita boleh kena penyakit apa? Nyamuk Aedes ni menyebabkan sakit apa? Akan sebabkan sakit apa? Denggi. Yes, sakit demam denggi. So senang kata patogen adalah mikroorganisma. Okay, contoh paling famous, patogen paling glamour adalah virus COVID-19. Kalau kita cakap vektor adalah yang paling famous adalah haiwan atau serangga ataupun organisma yang bawa penyakit tu. Contoh paling glamour adalah nyamuk Aedes. So dia bawa sakit apa? Sakit demam denggi. So ini tadi kita dah kata mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Sebab macam saya kata, anything sebenarnya mencegah ni sebenarnya lebih murah. Cegah ni sebenarnya kosnya lebih murah. Kosnya jauh lebih murah daripada kalau kita pergi hospital. Merawat ni kos mahal tau sebenarnya. So tajuk dia kita nak ajar, nak elakkan kita daripada kena penyakit. So subtopik ini kita nak belajar macam mana cara kita nak elak daripada kena mikroorganisma. So kaedah tu kita panggil dia sebagai aseptik. Aseptik ni adalah satu kaedah untuk menghalang atau menyingkirkan patogen. So kita tak nak bagi patogen tu tumbuh, kita panggil dia sebagai aseptik. So aseptik ni adalah sebenarnya satu kaedah. So aseptik kita ada banyak jenis. So dalam sini aseptik kita ada pensterilan, kita ada pendidihan, kita ada antiseptik, kita ada disinfektan, kita ada sinaran dan kita ada antibiotik. Antara 6 ni mana satu yang korang pernah guna? Antara 6 kaedah aseptik ni mana satu yang pernah korang guna? Antibiotik. Yes, antibiotik. So antibiotik ni sebenarnya untuk merawat apa? Untuk merawat jangkitan bakteria. Kalau dalam badan awak ada bakteria, okay, so kita makan antibiotik untuk cuba nak membunuh bakteria yang ada dalam badan kita. Okay, so itu adalah untuk antibiotik. Lain? Ada tak lain? Selain daripada antibiotik, ada tak awak pernah menggunakan teknik aseptik yang lain selain daripada antibiotik? Ada tak kaedah lain? Antiseptik. Apa? Pendidihan. Okey, pendidihan. Okey, pendidihan ni biasanya adalah awak macam biasanya adalah botol susu. Ini adalah cara yang paling old school tapi cara ni berfungsi. Contohnya kalau botol susu tu kan kita nak make sure botol susu tu bebas daripada mikroorganisma, bebas daripada patogen, kita didihkan dia. Tapi sebenarnya sekarang kita dah ada cara lain. So which is kita panggil dia, kita letak dia dalam bekas steam. Tapi pendidihan ni pun boleh jugalah. Korang ada didih botol susu ke? Pendidihan ni? Ada. Ada, bagusnya. Okay, it's good. Okay, so ini cara lama-lama. Jarum suntikan, peralatan gigi doktor ni semua ini adalah lama. Selain daripada tu, tadi ada yang bagi tahu saya, Abby ke? Abby pernah guna cara mana satu, Abby? Yes, antiseptik. Bila masa awak guna antiseptik ni, Abby? Kalau bila awak dulu luka kat tangan.
Yeah, kalau awak luka kat tangan, awak accident, okay. So, awak akan sapu ubat kuning kot. Biasanya boys-boys yang hebat yang pernah accident ni, biasa pakai antiseptik. Ada tak siapa-siapa yang pernah kena dressing? Yang luka kena pergi hospital and then kena cuci. Dressing tu panggil cuci. Ada tak siapa-siapa pernah kena? Apa dia cikgu? Awak pernah kena dressing tak? Dressing tak? Macam pergi hospital. Pergi hospital, korang kena cuci, kata korang kena letak ubat. Pernah accident tak? Saya cuci sendiri je. Saya tak pergi hospital. Okay, awak cuci sendiri, awak letak ubat kuning tak? Letak. Oh, letak. Kenapa awak kena letak ubat kuning tu? Apa jadi kalau awak luka, awak letak ubat kuning tu? Astagfirullahaladzim. Siapa cikgu? Dia kacau cikgu. Siapa tu? Entah, aduh, tak gila dia ni. Fans Apa dia cikgu? Astagfirullahaladzim. Letak ubat kuning ke? Okay. Kenapa? Kenapa kena letak ubat kuning? Tak. Ayah saya suruh letak, saya letak lah. Kalau ayah awak suruh pergi terjun parit, awak pun terjun parit lah. Tak cikgu, saya pun tak tahu kenapa. Kenapa? Yang lain, okay, selain daripada hari-hari ni, kenapa kalau korang accident, korang luka teruk, korang kena letak ubat kuning tu which is antiseptic? Kuman cikgu, kuman. Kuman, okey, jap. Supaya apa kejap? Zak cakap apa Zak? Supaya petogen tak apa? Tak ada pertumbuhan? Tak ada pertumbuhan patogen. Senang kata, okey, Hazim ni Jimut, awak baru masuk ni Jimut. Kelas sebelum ni awak ada masuk tak? Tak ada. Hazim? Tak ada. Okey, sebab Hazim, kita tak guna dah perkataan kuman Hazim. Kalau dalam tajuk ni, the term of kuman ni tak boleh. Ingat kuman ni adalah bukan bahasa saintifik. So kuman ni you guys kena ganti dengan perkataan apa? Organisma. Mikroorganisma. So basically macam saya kata tadi, macam kalau Hadi kan dia accident, kenapa dia kena cuci? Sebab kalau dia tak cuci, tempat tu luka lembab tau. Luka tu lembab, senang ada jangkitan bakteria. Bila ada jangkitan bakteria, dia akan menyebabkan kawasan tu bernanah. Bila dia bernanah, lagilah luka tu lambat nak baik. Kalau korang kurang lagi bernasib baik, luka yang teruk kan, sepatutnya kena jahit, korang tak nak jahit. Luka tu teruk, korang tak cuci, dia boleh menyebabkan keluar ulat. Pernah dengar tak orang luka sampai berulat? Tak. So basically dia boleh berulat kalaulah ada contohnya macam ada lalat ke whatsoever, dia bertelur kat situ, dia boleh tumbuh ulat tau. Saya tak tipu benda tu. So basically luka korang kena basuh sebab kawasan tu adalah kawasan yang paling mudah untuk mikroorganisma tu tumbuh kat situ, hidup kat situ. Bila mikroorganisma tu tumbuh kat situ, kesannya dia akan menyebabkan bernanah. Bila bernanah, kita takut nanah tu boleh masuk dalam darah. Bila dia boleh masuk dalam darah awak, dia boleh menyebabkan jangkitan bakteria dalam darah, which is lagi teruk lah. Sebab tu kalau awak luka apa-apa, awak letak antiseptik. Yang macam Hadif letak antiseptik tu, sebenarnya ayah dia cakap tu betul lah. Cuma saya bagi tahu sebab dia kenapa. Sebab kita nak elakkan daripada mikroorganisma membiak dekat kawasan luka. Kalau dia membiak kawasan luka, dia akan jadi nanah. Kalau dia jadi nanah, kita takut ada mikroorganisma tu yang masuk dalam salur darah. Bila dia masuk dalam salur darah, dia masuk dalam darah awak, dia akan menyebabkan awak kena penyakit lain. Kita panggil dia, biasa orang panggil jangkitan kuman. Tapi kita biasa guna perkataan jangkitan kuman. Tapi sebenarnya bukan jangkitan kuman tau, jangkitan bakteria. Dan bakteria tu masuk dalam darah. Bila bakteria masuk dalam darah, korang kena duduk hospital lagi teruk. Korang kena makan antibiotik pula. Sebab tu saya pernah tak dengar orang yang accident teruk, dia accident tapi kena makan antibiotik. Pernah tak korang ada saudara yang dia accident teruk tapi doktor bagi antibiotik? Tak pernah Tak ada pernah ada experience yang accident teruk Pernah. Tak pernah tak? Hadis tu tak teruk tu saya rasa. Tak pernah kan? So kalau lah yang accident yang sangat teruk, yang dia punya severe habis semua pernah kan? Sebab doktor bagi antibiotik, dia takut masa luka tu dah ada mikroorganisma atau bakteria tu dah masuk dalam darah. So doktor akan ambil langkah pencegahan, prevention, dia akan bagi antibiotik siap-siap. Sebab kita nak elakkan jika ada mikroorganisma, contohnya bakteria dah masuk dalam badan kita, doktor nak bunuh siap-siap, cepat-cepat. Okay, so antiseptik dah biasa. Disinfektan, pernah tak buat disinfektan? Nombor 4 ni, disinfektan. Pernah tak buat disinfektan?
Pernah. Disinfektan tu macam mana? Disinfektan tu apa? Disinfektan. Clorox. Yes, very good. Disinfektan tu macam bau hospital. Hospital tu dia punya lantai akan dicuci dengan disinfektan. So beza dia, kalau lah antiseptik awak letak dekat permukaan kulit. Kalau disinfektan, dia adalah bahan kimia yang kita gunakan dekat benda bukan hidup. Persamaan antara antiseptik dengan disinfektan, dua-dua bahan kimia. Cuma kalau antiseptik awak letak kat kulit, ubat kuning. Kalaulah disinfektan, dia adalah bahan kimia awak letak dekat benda hidup. Benda bukan hidup. Contohnya adalah lantai. So this one dah settle, ini settle. Antibiotik settle. So saya ambil sinaran. Sinaran ni adalah, pernah tak siapa-siapa kat sini pernah kena bedah tak? Korang pernah masuk bilik bedah tak? Ada tak siapa-siapa kat sini pernah masuk bilik bedah? Pernah tak masuk bilik bedah? Pernah cikgu, pernah. Pernah. Kenapa awak kena bedah? Tiba-tiba. Kenapa awak kena bedah? Patah tangan. Patah tangan. So awak kena bedah tu awak ada tak nampak macam ada lampu? Lampu. Dalam bilik bedah tu ada lampu tak? Lampu yang macam awak rasa macam kuat sangat sinaran dia punya cahaya dia. Ada. Ada lampu. Ada. So lampu dia tu, mentol dia tu kan sebenarnya bukan sebarang mentol. Mentol dia tu dia boleh menghasilkan sinaran yang boleh membunuh mikroorganisma. So senang kata bilik bedah tu diorang ambil extra precaution tau. Bukan je dia sterilkan bilik bedah tu dengan Dettol ke atau Clorox tau. Bila masa nak melakukan pembedahan tu, lampu tu sendiri dia boleh hasilkan sinaran yang boleh bunuh mikroorganisma. So basically sebenarnya bila lah kita accident, kita masuk bilik bedah, sebenarnya doktor mengambil langkah berjaga-jaga tu terlampau banyak. Dia make sure lantai dekat situ tu diorang steril, pakai disinfektan, pakai ni lah bahan peluntur, bau Clorox ni, bau hospital. Kemudian alat pembedahan diorang sterilkan. Kemudian satu lagi diorang guna lampu. So itu adalah cara mencegah. So kalau awak tengok cerita Mak Saleh, accident, dia tembak-tembak. Lepas tu dia ada kena tembak. Lepas tu dia nak cuba keluarkan dia punya bullet, peluru kan daripada tempat luka. Okay, dia letak alkohol. Kenapa dia letak alkohol? Saya dah pernah cerita lah ni. Kan saya cerita kat siapa lah? Okay. Kenapa kalau awak tengok cerita Mak Saleh, acah-acah dia kena accident, tak, dia kena tembak. Lepas tu kawan dia cuba nak keluarkan peluru tu. Dia pergi je lah, pusing dia pergi ambil, dia pergi letak alkohol kat tempat yang kena tembak tu. Why dia buat macam tu? Morfin lah cikgu. Oi, alkohol weh, alkohol. Morfin dadah. Oh, morfin dadah Astaghfirullahaladzim. Morfin tu dadah lah, morfin tu buat tahan sakit. Awak ni takut kena tipu je. Alkohol kau tu dia nak cuci ke cikgu? Kenapa alkohol tu? Okey, kenapa dia letak kalau alkohol tu untuk apa sebenarnya? Acah-acah dalam cerita tu. Dia kena tembak, dia letak alkohol. So kenapa dekat kawasan luka tu yang kena tembak tu dia letak alkohol? Asal letak alkohol? Untuk mematikan mikroorganisma kat itu. Yes, dia kononnya dia nak make sure kawasan yang luka tu nak bunuh mikroorganisma kat situ. So dia tak akan kurangkan sakit. Bila orang tu luka, korang siram dengan alkohol sebenarnya lagi pedih. Tapi acah-acah yang dalam cerita tu sebenarnya dia nak bunuh mikroorganisma kat situ. Lepas tu acah-acah dia korek je pakai. Okay, orang tu lepas tu baik. Macam tu lah. Alright, tapi tu cerita, awak jangan buat macam tu. Now, so tadi katakanlah nak bedah. Bila kita nak bedah, kita kena gunakan alat tu semua mesti steril. Apakah yang dimaksudkan sebagai steril? Untuk saya, bahasa saya paling mudah steril ni adalah suci, murni, bebas daripada mikroorganisma. Tapi saya je boleh jawab macam tu. Awak SPM tak boleh jawab. So kalau bahasa saya, steril ni adalah suci, murni, bebas daripada mikroorganisma. So itu yang dimasukkan sebagai steril. Steril adalah satu kawasan yang langsung dah tak ada mikroorganisma. Okay, so macam mana kita nak bunuh, nak make sure satu kawasan tu steril daripada mikroorganisma? Dia ada banyak cara. Pertama, kita masukkan autoclave. Autoclave ni adalah oven. Tapi oven dia punya suhu dia lebih tinggi daripada oven biasa. So itu adalah autoclave. So dia pakai haba. Kedua adalah bahan kimia. So pertama pakai haba. Kedua pakai bahan kimia. Ini adalah yang paling murah, pakai sabun. Okay, so kalau pakai sabun ni biasanya sebenarnya
kalaulah awak basuh tangan, pernah tak awak belajar cara basuh tangan yang betul? Pernah. Pernah cikgu. Pernah, biasa kalau basuh tangan tu saya rasa macam anak saya pernah cakap tau. Dia kata kena nyanyi lagu happy birthday berkali ke berapa kali, happy birthday to you, happy birthday to you. Maksudnya dia kena habiskan, kena beberapa minit baru betul-betul bersih. Pernah tak yang dia ajar? Nurse datang sekolah tak? Kan ada dia kena celah-celah whatsoever semua tu kan. So itu adalah cara dia nak make sure steril. Maksudnya bebas daripada mikroorganisma. Nak kata kalau korang pakai sabun, korang kena cuci bersih-bersih. Sebab mikroorganisma ni adalah something yang sangat kecil yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Walaupun awak nampak tangan awak bersih, kita tak sure tangan tu suci murni, bebas daripada mikroorganisma. So the best way bila awak pakai sabun, awak kena cuci kan. Saya rasa macam seorang kena buat video lah. Korang pernah tak cuci yang macam ni saja tu? Yang dekat celah-celah semua tu. Pernah tak? Pernah buat Pernah tak? masa kecil-kecil. Pernah. Masa kecil. Allah comelnya kecil-kecil. Sekarang dah tak buat lah. Tak. Tak. Okay. Now. Alright. KR ada tak? Tak dengar lah suara dia. Now. Lain. Kita adalah pakai sinaran. Hai cikgu. Hai. So kita pakai tekanan. Dan last kali adalah penapis mikron. Penapis mikron ni adalah penapis air. Tapi dia boleh tapis mikroorganisma. Penapis mikron. So biasanya kadang-kadang kita dah tak pakai penapis mikron. Kadang-kadang kita pakai Kowe. Saya kat rumah pakai Kowe. Ada satu lagi saya tak ingat lah. Ada satu brand air tu. Saya tak tahu. Apalah. Kuku. Yes, kuku. Saya takut saya salah sebut. Okay, so ini adalah kaedah pensterilan. So kaedah pensterilan kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sabun masuk yang mana satu? Haba ke, bahan kimia ke, sinaran ke, tekanan tinggi ke, penapis? Bahan kimia. Sabun masuk. Yes, bahan kimia. Alright, so saya nak masuk yang ini. Saya nak ambil yang budak-budak lelaki tu. Okay, jom. Okay, kita tengok lah. Kita slow-slow je dulu. Pensterilan dapat memusnahkan semua organisma. Apakah nama alat yang boleh menapis zarah-zarah yang kecil? So jawapannya ada kat atas tu. Okay. Right. So kita nak bagi. Okay, so Zak jawab dulu penapis mikron. Kejap Zak. Zak simpan hati dulu. Sekejap Penapis mikron. Okay Zak, pilih yang paling soleh. Untuk soalan nombor 2. Zak simpan dulu dalam hati tu. Ha? Apa dia? Cikgu tak nak ada buku kan. Kita bagi acap cikgu. Acap. Okay, soalan yang nombor 2 pula Acap. Sinaran mengion berkeamatan tinggi seperti apa? Acap. Acap left the meeting. Ke? Acap. Astaghfirullahalazim. Mana dia? Mana ni? Acap mana? Dah balik rumah ke? Belum kot. Awak tak lipat dengan dia? Tak. Siapa tadi? Hadi pengacap ke siapa? Ramai dorang. Ya Allah. Ashraf has left the meeting. Tengah atas motor kot. Pasal atas motor. Okay. Right, Nik tolong Nik. Tu apa nama itu? Sinaran ultraungu. Yes, very good. Sinaran ultraungu. Kenapa hari ni suara awak romantik sangat ni? Baru bangun ke? Tak ada. Iban baru bangun tidur cikgu. Mana Ya ke? ada? Dia memang macam Tak, ni. suara. Tak ada. Suara awak tak macam tu. Hello. suara. Tiba. Tak kan? Macam belum ada mood. Dia punya mood macam tak still not in the Iban mood. Okay, saya baca. lepak bengkel ni. Apa? Lepak bengkel sini bagi ada Bengkel mana ni? Bengkel bengkel Ada lah Iban kan. Itu ada. Ada lah juga. Dah sini. Mari kita menuju Tu acak dah kejayaan. masuk balik ke? Okay. Sinaran mengion berkeamatan tinggi seperti sinaran ultraungu, sinaran X dan juga sinaran gamma dapat memusnahkan bahan genetik DNA atau RNA virus. Okay, dot. Okay, soalan jawapan yang ini pula. Yang saya star kan. Apakah kaedah aseptik yang dapat menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit? Okay, ini kita dah jawab. Ni dah penapis mikron dah. So, apakah kaedah aseptik yang dapat menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit? So, ini
Okay, Nick nak bagi siapa Nick? Jawapan ni, untuk soalan ni nak bagi siapa Nick? Tu tadi Acap Yang dah awak masuk paling balik rasa. lah. Orang paling bersopan santun. Nak siapa? Tadi Acap dah masuk balik. Acap. Tak hidup ke tak? Ashraf Azlan. Acap kata dia dekat atas motor cikgu. Betul. Okey, saya. Oh tu. Yelah ya. Asal saya ke atas motor. Asal saya buat masa atas motor. Masalahnya ya, saya dah buat. Tak apalah nantilah. Okey, saya nak pilih yang paling soleh boleh? Ambil soleh ya. Solehah lah saya nak. Belah. Okey, solehah Saya ambil yang paling solehah. Jap. Ramai solehah ni. Sabar solehah. Okey, Nada. Apakah nama satu kaedah yang boleh menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit, Nada? Ya, cikgu. So apa nama kaedah aseptik yang dapat menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit? Jawapan dia ada kat atas ni tau. Sinaran ultraviolet tadi dah, penapis mikron dah, tinggal 3 jawapan je. Yang dapat menyingkirkan organisma daripada kulit. So dia ada 3 je jawapan. Autoclave, periuk tekanan dengan sabun. So jawapannya? Dia berdasarkan kat atas tu je. Bahan kimia. Kaedah aseptik. Ini adalah semua ni jenis steril. Apakah steril jenis bahan kimia yang boleh menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit? Periuk tekanan. Periuk tekanan dia menggunakan haba. Bahan kimia. Okey. Periuk tekanan tak sebab dia gunakan kaedah haba. Bahan kimia. Sabun. Yes, very good. Jawapannya adalah sabun. So sabun dapat menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit. Okey, di bawah tekanan. Di bawah tekanan dan juga suhu. Didih air dalam. Okay, plap. Ini adalah jawapannya. Ini menggunakan haba. So jawapannya Nada nak bagi siapa ni Nada? Bagi yang paling awak rasa paling bertanggungjawab sekali Nada. Dalam awak punya kawan ni mana satu awak rasa yang paling bertanggungjawab sekali Nada? Siapa Nada? Soalan ni senang. Humaira. So Abby. Okay. So jawapan dia yang menggunakan suhu dan juga tekanan. So apakah nama alat pensterilan yang menggunakan konsep suhu dan haba? Autoclave dengan periuk tekanan. Yes, very good. So jawapannya di sini adalah autoclave dan juga periuk tekanan. Mencapai ini dapat memusnahkan semua mikroorganisma termasuk spora. So senang kata pendidihan ni, satu kaedah pendidihan ni yang tak dapat lawan kaedah pakai autoclave adalah pendidihan ni kadang-kadang tak boleh bunuh spora. Senang kata kalau nak didihkan air 100 darjah Celsius tu sebenarnya tak bunuh spora. Kalau kita nak bunuh spora, kita kena bagi dia didih lebih daripada 100 darjah Celsius. Okay. Now, soalan nombor 2. Abby, awak bagi dekat kawan awak yang awak rasa paling bersopan santun. Apakah kawan awak rasa? Paling bersopan santun. Tadi saya baru cakap, kalau air mendidih pada suhu berapa? Soalan ni nombor 2. Air mendidih pada suhu berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah nervous lah tiba-tiba dia kan. Nampak ke? Tak apa-apa. 100 darjah Celsius. Yes, 100 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma kecuali apa? Yang saya kata dalam bentuk apa? Mr. Huruf S. Spora. Dah kau boleh. Ya, very good. Spora. Kita dapat bunuh spora. Okay, now. Soalan nombor 3 ni adalah mengenai antiseptik. Dot dia untuk buat apa ni? Dia pertumbuhan ni dia buat apa? Dia buat apa kat pertumbuhan? Yang ini awak nak bagi pada yang awak rasa yang paling cute sekali. Siapakah yang paling cute sekali dalam kelas awak? Paling cute.
Dah lupa ke? Lupa. Awak dah lupa muka diorang ke? Ya. Tak cikgu. Saya pilih Nisa. Nisa. Okay, so Nisa, apakah? Tak. Dia untuk apa ni? Untuk menggalakkan atau untuk merencat pertumbuhan bakteria? Nombor 3 ni. Merencat. Yes, dia akan merencatkan ataupun sebenarnya bahasa dia mencegah. Saya yang salah. Mencegah pertumbuhan bakteria tanpa merosakkan tisu badan. Larutan apa? Dia warna kuning. Apa nama larutan warna kuning? Provident. Dia nama dia simple je ni. Dia start huruf I. I. Lepas tu O. Lepas I, O. Iodine. Ya, iodine. Nah, nama ni adalah nama saintifik dia. Contoh larutan dia semua warna kuning. Okay, so larutan kuning iodine ataupun larutan acryphil flavin. Okay, 6. Disinfectant. Ini tadi yang ini kalau ini kita letak dekat kulit, kat badan. Kita letak kat badan. Yang ini kita letak dekat bukan benda hidup. Okay, so disinfectant. Okay, so kat sini Nisa nak bagi siapa? Nisa rasa awak rasa yang paling bijak sekali dalam kelas ni. Awak rasa siapa yang paling bijak sekali? Siapakah yang awak rasa paling bijak sekali dalam kelas ini? Nisa, siapakah yang paling bijak? Semua bijak. Semua jawab boleh? Tak. Okay, antara yang bijak, Bistari ni semua, siapalah yang awak rasa paling bijak? Tapi bijak yang awak suka lah. Banyak-banyak semua kawan awak kata kawan awak bijak. Siapa bijak yang paling awak rasa berkenan di hati? Dafa lah cikgu. Dafa, are you there? Cikgu. Okay, Dafa, kalau kita pergi cuci lantai pakai klorok, sebenarnya kita nak bunuh apa? Kita nak musnahkan apa, Dafa? Ini adalah mikroorganisma yang jahat. Apakah nama mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit, Dafa? Dia start huruf P, Dafa. Apa cikgu? Dia start huruf P. Dia dapat memusnahkan apa? Dia mikroorganisma ni jahat. Dia boleh menyebabkan penyakit. So jawapan dia start huruf P. Lepas tu A. Lepas tu T. Petogen cikgu. Ya, petogen. So petogen. So dia biasanya klorok ni kita letak dekat mana? Dekat benda hidup ke atau benda bukan hidup? Klorok. Kalaulah klorok. Awak nak letak kat siapa? Nak letak kat orang ke nak letak kat lantai? Letak kat ni. Klorok Dafa. Klorok Dafa. Apa hal? Aku sokong Mot. Dafa. Entang-entang dak ucai hijau. Dafa. Cikgu. Lantai tu benda Dafa tu benda hidup ke bukan benda hidup? Lantai Dafa. Benda hidup ke benda bukan hidup Dafa? Benda bukan hidup cikgu. So benda bukan hidup. Dafa awak kat mana ni? Kau kedai Rumah mamak cikgu, juga ni Dafa. Oh, Lain nak kat- elok. Okey. Faham. Sian awak. Okey. Alright. Dafa kan saya ingat Dafa join dengan hari-hari ni ke buat meeting. Okay, now. Jauh cikgu, jauh. Jauh sangat cikgu. Kan. Oh, awak dekat Puchong. Dia kat Puchong kan? Lupa lah. Sorry. Dia belum Now, jadi duduk apakah kat saya lagi. Oh, belum lagi. Tunggu bulan 4 lah. Kena ambil borang je. Okay. My God. Takutnya saya macam nak masuk persatuan apa je. Yang layak nak kena tapis dulu takutnya. Okay, Nam. Pernah tak dengar antibiotik tu? Kalau lah makan antibiotik kena habiskan. Kalau tak habiskan doktor marah. Kenapa kena makan kalau antibiotik tu awak wajib habiskan? Kenapa kalau makan antibiotik doktor marah kalau tak habiskan? Entah. Awak rasa, pernah tak awak demam teruk kan? Lepas tu doktor bagi makan antibiotik. Lepas tu bila awak dah makan antibiotik, tapi antibiotik tu kena habiskan seminggu. Dalam masa 3 hari awak dah baik. Lepas tu awak rasa, aku dah baik dah. Kenapa nak kena habiskan juga antibiotik? Tapi doktor kata, dah baik pun kena habiskan antibiotik. Kenapa? Sukatan. Sebab nak memusnahkan semua petogen. Yes, very good. So sebenarnya,
antibiotik ni adalah satu bahan yang kita makan nak pastikan memang kita dah baik. Tapi kita takut ada lagi sisa-sisa atau patogen, ada sikit lagi patogen dalam badan kita yang tak dimusnahkan. So basically, you guys makan antibiotik, korang kena habiskan, korang kena make sure bakteria ni semua dia musnah. Sebab kalau ada sikit-sikit yang tinggal dalam badan awak, yang sikit-sikit tu dia boleh membiak, dia akan jadi lebih hebat. So bila dia jadi lebih hebat, awak kena ambil dos antibiotik tu lebih tinggi daripada biasa. Basically katakanlah awak makan 1 sudu. Bila kali kedua, first tu awak tak habiskan antibiotik, the second time bakteria tu attack awak, dos tu tak cukup tinggi. So awak kena ambil dos tu double. Daripada 1 sudu, awak kena upkan dia jadi 2 sudu. So itu yang kita kata dia adalah, itu yang kita kata bahaya. So apakah yang dimasukkan sebagai kerintangan? Kerintangan ni adalah bila antibiotik tu dah tak mampu nak membunuh penyakit. Ini yang saya kata. Bila lah awak ubat satu sudu tu sepatutnya dah boleh baik tapi awak tak habiskan. So kita kata ubat tu dah ada kerintangan. So cara dia macam mana? Awak kena upkan dos dia. So bila upkan dos tu kira bahayalah. Macam tak elok lah untuk badan kita. So apakah punca kerintangan? Punca kerintangan ni ada 2. Ada 3. 1, makan antibiotik berlebihan pun tak boleh. Demam sikit je makan antibiotik. This one pun tak bagus. So sebab tu orang kata kalau makan, tak elok makan ubat selalu. Sebab lama-lama ubat tu dia dah ada rintangan. So awak kena upkan dos tu lebih tinggi. Kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Maksudnya katakanlah dia disebabkan, senang kata macam ni, kalaulah antibiotik tu untuk mikroorganisma A, awak kena ambil untuk mikroorganisma A lah. Maksudnya kalau untuk penyakit lain dia tak boleh berfungsi lah. Nak kata kalau yang attack awak virus A, bakteria A, awak ambil antibiotik C. So of course lah dia tak berfungsi. Okay. Tidak mengambil antibiotik pada tempoh yang ditetapkan. Yang ini. 1 hari kena makan 2 kali, awak suka hati awak je. Okay, hari ni aku nak makan sekali. Okay, besok tak nak makan lah. Besok aku makan 3 kali. Nak cover yang sebelum tu. Yang macam tu tak bagus lah. Okay. So sebab apa? Sebab dia boleh mewujudkan kerintangan antibiotik. Okay. So kesimpulannya, apakah yang dimasukkan kerintangan antibiotik? Apakah yang dimasukkan sebagai kerintangan antibiotik? Antibiotic resistant. What is the meaning by antibiotic resistant? Kerintangan antibiotik. Apakah itu kerintangan antibiotik? Ini Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Hebatnya. Ni dah sampai rumah ke ni? Dah cikgu. Wah. Mana nak ajak? Tak, ni merajuk awak tak ajak. Suara dia lain je. Suara dia macam orang patah hati sampai hati. Saya malas nak ajak dia. Saya tahu dia tidur. Tak, kau kena bangun dulu. Lain kali awak PM dia awal-awal. Mesti dia bangun. Demi hari-hari ni confirm lah. Ni bangun. Tak percaya. Tengok ni dia patah hati dah. Menyampah. Okay. Awak kena ingat ada seorang pakcik paling glamour ni weh. Kalau awak letak nama anak awak Alexander pun sedap. So siapakah itu Alexander? Sir Alexander Fleming ni adalah orang pertama yang membunuh antibiotik. Tapi Sir Alex ni dia dapat antibiotik yang dicipta tu sebenarnya bukan daripada bakteria. Antibiotik ni dia cipta daripada fungi. Fungi adalah sejenis mikroorganisma. So sedang kata kalau orang tanya soalan dia, penicillin tu daripada mikroorganisma apa? Jawapannya adalah fungi. Tapi fungi ni dia bunuh apa? Fungi ni dia bunuh bakteria. Kesimpulannya, Pakcik Sir Alexander Fleming ni, Uncle Sir Alexander Fleming ni, dia jumpa antibiotik. Tapi antibiotik tu asalnya daripada fungi. Kulat. Kulat ni dapat bunuh bakteria. So macam mana dia nak tahu bunuh bakteria? Katakanlah ini semua kulat tau. Ini semua bakteria. Saya buat color merah ni, ini semua bakteria. Lepas tu Uncle Alexander ni, Uncle Alexander Fleming ni, dia letak tengah-tengah ni, dia pergi letak antibiotik, which is penicillin. Penicillin, antibiotik. Lepas tu dia perasan bila dia letak antibiotik, kawasan tepi ni dia akan jadi clear. This one tepi ni, biru ni dia akan jadi clear.
Clear ni merujuk kat sini adalah tiada pertumbuhan bakteria. So maksudnya dekat sini bakteria tu dia boleh bunuh bakteria. So daripada ni wujudlah antibiotik. So antibiotik ni dijumpai oleh Uncle Sir Alexander Fleming. Alright. Kita nak tengok jenis penyakit. Yang ni saya geli sikit lah. Okay, penyakit ni awak kena tengok macam ni tau. Awak kena tahu punca. Anything awak kena tahu punca. Kalaulah penyakit itu disebabkan oleh bakteria, ubat dia mesti pakai antibiotik. So senang kata kalau bakteria, ubat dia cara nak bunuh pakai antibiotik. Kalaulah penyakit tu disebabkan oleh kulat, ini adalah kulat. Dia boleh ada kat kaki tau. Sebab kat kaki kita kadang-kadang basah, ada kulat boleh duduk kat tepi-tepi tu. So nama penyakit ni adalah athlete foot. Dia ada fungi. So kalaulah kulat, cara nak bunuh kulat, kita pakai antifungal. Kalaulah penyakit tu disebabkan oleh virus, kita bunuh dia dengan antiviral. Okay. Ada tak dekat sini yang pernah kena chicken pox? Cacar berair. Siapa pernah kena chicken pox tak? Tahu tak chicken pox tu yang macam dia macam lepuh tu. Pernah. Macam okay. So Hazim bila kena? Jimot bila awak kena chicken pox? Saya kena masa perah je, mana ingat dah. Oh, dah tak ingat. Okay. Now, kalaulah awak ada kena chicken pox, sebenarnya chicken pox tu adalah disebabkan oleh virus tau. Chicken pox pun sama disebabkan oleh virus. So saya bagi awak satu tips. Katakanlah awak nak kahwin. Ini adalah satu cara lain. Kalau katakan tiba-tiba AB nak kahwin, dia takut masa dia nak kahwin tu dia kena chicken pox. Habis lah muka dia kan. So, AB nak kahwin? Katakan korang semua mesti ada niat nak kahwin. Cuma cepat je lambat. Korang ni, okay now katakan. Korang takut masa korang nak kahwin nanti korang kena chicken pox sebab korang tak pernah kena lagi. So, dia ada dua cara. Satu caranya adalah awak ambil suntikan vaksin. Kalau ambil suntikan vaksin chicken pox tu, awak tak akan kena teruk lah. Okay. Tapi kita kat Malaysia, kita tak buat suntikan vaksin chicken pox tu, cacar berair tu wajib. Sebab tak ada orang mati pasal chicken pox. Cuma dia akan menyebabkan ada banyak scar. Banyak apa kita kata scar tu? Parut-parut kat muka. Okay. Now, kedua, katakanlah tiba-tiba Hadif Hariri kena. Hadif dah kena ke belum chicken pox? Dah. Dah, oh okay, dah selamat. Selamat. Awak kena kecil ke? Sebab tak ada nampak pun parut. Saya kena time kecil dulu. Okay. So salah satu cara tahu anak dara saya bagi tahu awak takut kalau dia kena kat muka kan. Kalaulah awak kena chicken pox ni disebabkan oleh virus. So salah satu cara awak nak elakkan kena parut yang terlampau banyak, awak minta dekat doktor tu antiviral. Antiviral ni maksudnya dia akan bunuh virus tu daripada dalam. Bila dia bunuh virus tu daripada dalam, dia tak akan timbulkan banyak kesan parut dekat muka. Macam anak saya. Yang ni awak kena tahan dengan makcik-makcik lah. Sebab kadang-kadang pasal benda ni kita boleh gaduh dengan makcik tau. Macam saya ambil ubat antiviral untuk anak saya sebab saya kata antiviral ni tak bahaya ke doktor? Lepas tu doktor tu explain. Dia kata sebab anak saya kecil lagi. Dia kata kalau saya ambil antiviral so anak saya tak akan kena teruk. Dia kata daripada dalam badan tu dia dah bunuh virus tu. So dia tak akan tumbuh banyak tumpuk-tumpuk. Tapi ada seorang makcik ni, dia pergi marah saya. Dia kata kenapa ambil antiviral? Kalau ambil antiviral tu nanti dia kata chicken pox tu pernah dengar tak? Chicken pox tu awak kena minum air whatsoever dia kena tumbuh semua. Bila dia tumbuh semua maksudnya bila kena keluar semua. Biar ada parut. Bila ada parut maksudnya virus tu dah tak ada kat situ. Sebenarnya konsep tu salah tau. Tak semestinya banyak parut tu mikroorganisma tu, virus tu semua dah habis mati. Tak. Kita boleh matikan mikroorganisma tu dari dalam. Tapi kalau makcik macam tu biasanya korang hormat je. Korang hormat je makcik macam tu. Sebab kalau korang fight dengan dia jenis nak menang. So saya kalau jenis nak menang. Kita iakan je cikgu. Yes. Pandai pun. Kalau jenis nak menang. Kalau jenis nak menang, awak bagi dia menang. Macam tu lah. So konsep saya begitu. Tapi untuk saya bagi konsep yang betul. Kalaulah awak kena chicken pox, awak takut banyak sangat kena dekat muka, awak ambil antiviral dia. Cuma dia mahal sikit. Satu bekas kecil tu RM80. Tapi untuk saya masa tu anak saya Emir 4 tahun 5 tahun. Saya takut dia sakit, dia gatal banyak. So saya bagi ubat ni.
So basically anak saya tak ada scar. Tak ada pun. Tak ada kat muka dia langsung tak ada. Ada satu je kat tangan ibu dia. Itu pun tak nampak sangat. So itu adalah antiviral. So kesimpulannya. Okay, Acap dah ada ke belum? Cap. Acap, awak dah sampai rumah belum? Ada. Okay, Cap, kalaulah kaki saya kena kulat. Kalaulah kaki saya kena kulat, ubat apa yang sesuai saya ambil? Antibiotik, antifungal ataupun antiviral? Antifungal. Yes, very good. Bila masa saya kena ambil antiviral? Entah. Astagfirullahalazim. Bila masa antiviral? Disebabkan oleh apa? Chicken pork chop. Viral. Chicken pork tadi ke? Viral. Betul lah. Chicken pork tadi. Yelah. Viral. Yelah. Terima kasih virus. Penat saya. Okay, jom. Okay. Nah, alright. Okay, Nick. Okay, Nick pilih. Nick pula, sorry. Cap. Pilih yang paling awak punya BFF. Untuk jawab soalan ni. Okay. Alright, kejap. Ini nak bunuh bakteria. Kalau nak bunuh bakteria, kita kena ambil apa? Ubat dia, jawapan dia ada kat atas. Pilih seorang. Saya ke? Oh, bukan saya. Awak yang pilih orang. Aziz Azhar. Aziz A kalau tak boleh jawab, TA boleh tolong. Betul. Sweet lah. Gila. Haziq, Titi janganlah, Titi marah dia. Haziq. Jangan keluar Aziz. Haziq. Tak nak hukum mic tu. Itulah. Tak, line dia tak elok kot. Haziq type je pun tak apa, saya terima Haziq. Haziq, apakah anda perlu ambil apa? Kalau nak bunuh bakteria, kita kena ambil apa? Haziq. Aduh kau budaknya. Tak ada. Untuk. Okay. Kita sub dekat ni lah. Pilih seorang. Tak adalah. Tak ada. Lain. Saya lagi ke pilih? Ya, awak lah pilih. Siapa yang tak jawab lagi? Ramai tu. Okay, saya bagi awak pilihan. Awak ada Afiq, awak ada Afkar, awak ada Afiq. awak ada Afiq. Okay. Afiq. Kita perlu ambil apa nak bunuh bakteria? Ni. Mengambil apa? Yes, antibiotik. Tapi antibiotik ni sebenarnya sejenis apa? Antibiotik. Dia sejenis apa tadi saya kata? Sejenis mikroorganisma apa? Penicillin. Penicillin ni dia dibuat daripada apa? Sejenis apa? Yes, betul lah. Fungi. So jawapan dia macam ni. Ni kononnya Afiq. Ini bayangkan ni Afiq. Ini Acap yang sakit. Ni Acap. Afiq, Dr. Afiq. Okay, dia punya ayat dia macam ni. Doktor, apakah yang saya perlu ambil untuk merawat pneumonia saya? Pneumonia ni adalah disebabkan oleh bakteria. Ni Acap sakit. Lepas tu Dr. Afiq pun menjawab, okey, anda perlu mengambil antibiotik yang dihasilkan oleh sejenis fungi untuk membunuh bakteria. Saya akan mencadangkan mengambil penicillin. Okey. Lepas tu, Afiq jawab lagi sekali. Okey, Afiq pilih siapa nak jadi doktor? Siapa awak rasa paling sesuai jadi doktor? Dafar. Dafar dah lah. Kesian kat Dafar. Nangis Dafar. Pilih. Dafar dah. Azim ke? Siapa? Azim. Hazim. Jimot. Okey, Hazim. Jimot. Anda perlu mengambil ubat. Jimot jawab. Doktor Jimot. Anda perlu mengambil ubat mengikut preskripsi saya pada masa dan jumlah yang ditetapkan. Habiskan ubat ini untuk memastikan semua. Mikroorganisma. Bakteria. Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit kita panggil apa? Dafar tadi ada tadi. Dia start huruf P. Apa tadi? Pentagon. Kat atas ada. Petogen. Ya Allah, pentagon. Ya Allah. Pentagon. Semua senang. Jika tidak apa? Apa jadi kalau kita tak habiskan ni? Ni dah jawab. Jika tidak, Kebarang dia akan menyebabkan apa? Jika tidak, masih hidup. Jawapannya ada kat atas ni. Jika tidak, Kayap. Kayap. Ring. Oh, ring. Apa ni? Rintangan je tu.
Yes, dia akan menyebabkan rintangan. Okey. Rintangan dalam badan, rintangan. Bukanlah Tidak cikgu. rintangan. Bukanlah. Eh, Jika tidak patogen jugalah. Saya tadi kau Patogen cakap ni. bawah baru rintangan. Ya. boleh Salah. lah. Tak, Boleh tak, lah. tak. Ayat-ayat dia tak Ni kalau sesuai. tahu. Ni kalau tahu. Terbalik. Membina rintangan. Membina rintangan. Ada ubat tersebut. Okay. Now, so kita tengok bawah. Okay. Kita nak bayangkan ini siapa pula. Dah ni, katakanlah ni Zak. Sini. Tak nak. Tapi ni lelaki. Mana boleh. Saya nak ambil siapa sini ni. Kata sini Haris. Haris sakit. Haris. So kita nak doktor siapa? Lelaki kita nak siapa nak lelaki jadi doktor? Nick. Apa Okay, Nick. Ni Dr. Nick. Wow, Nick ada misai. Okay, now. So, Haris jumpa. Haris jumpa Dr. Nick. Doktor, saya berasa gatal, panas, menyengat dan terdapat lupa-lupa antara jari kaki saya. Okay, so Nick, Dr. Nick pun menjawab. Anda dijangkiti. Dot. Penyakit ini disebabkan dot. Dengan jangan risau. Selepas sambut ubat, anda akan berasa bla bla bla. Okay. Yeah. So kita nak siapa jawab ni? Dr. Nick lah jawab dari ni dia. Okay, Nick jawab Nick. Dr. Nick. Anda dijangkiti. Apa jawapannya cikgu? Kat atas. Ya, terus. Ni tinggal ni Betul, anda dijangkiti atlet food. Yes, anda dijangkiti oleh atlet food. Disebabkan oleh sejenis fungi. Betul. Yes, fungi, betul. Jangan risau. Selepas ini siapa ubat? Ubat anti fungi. Yes, Fungal, anti fungal. Yes, anti fungal. Okay, kita nak doktor semua doktor lelaki. Maafkan saya Right, anti fungal. Okay, ni nak siapa jadi doktor? Doktor. Ni Haris lagi. Haris lagi. Ni Haris yang sakit. Haris sakit. Ya, tengah cari nama. Ni tak ada misai. Doktor nombor 3 ni tak ada misai. Saya misai dia apuk. So, siapa? Haris lah cikgu, Haris. Haris okey. Okey, yang ni kita tukar Afiq lah. Haris jadi doktor Ni Afiq. Ini Haris. Okey, Afiq cakap. Doktor, saya sudah seminggu. Doktor, sudah seminggu saya mengalami sakit kepala dan sakit badan. Terdapat ruang merah berlepuh yang berisi bendalai di sekitar pinggang saya. Dan hati saya, ada ke orang jumpa doktor ayat macam ni? Saya berasa sangat gatal, panas dan menyengat. Okey, so Haris jawab, anda dijangkiti. Okey, Haris jawab. Anda dijangkiti. Jawapan je ni. Dah. Ada 2 je. Dah tinggal 2 jawapan dia. Anda dijangkiti? Anda dijangkiti dengan sayap. Yes. Anda dijangkiti dengan kayap. Disebabkan virus. Saya akan mengambil ubat antiviral. Yes, very good. Akan ambil ubat antiviral. Okay. So, tahniah. Okay. Last sekali kita terus buat latihan objektif. Okay, Haris, pilih seorang yang berkenan di hati awak untuk jawab soalan nombor 1 ni, Haris. Ini ulang kaji. Afkah lah. Afkah ingat lagi tak Afkah? Rajah 1 menunjukkan sejenis mikroorganisma. Okay, ni mikroorganisma ni jenis protozoa atau Afkah? So, protozoa Afkah. So, macam mana protozoa ni membiak? Protozoa ni membiak melalui apa? Melalui konjugasi pun boleh ni sebenarnya ni. Tapi dekat sini jawapannya adalah belahan dia 2. Konjugasi ni adalah untuk seks tau. Pembiakan seks. Tak, dia ada 2 cara tau. So tapi jawapan dekat sini adalah belahan dia 2. Belahan dia 2 tu macam mana? Macam ni tau Afkah? Dia belah badan dia jadi 2, lepas tu dia jadi 2 mikroorganisma. Okay. Now, Afkah, pilih seorang Afkah yang paling awak rasa boleh dipercayai Afkah. Kalau awak susah, awak cari orang tu. Siapa rasanya Afkah? Kuzami. Mikroorganisma yang manakah membolehkan, boleh digunakan untuk menghasilkan vaksin? Vaksin pakai apa?
Pakai apa cikgu? Mikroorganisme. Pakai mikroorganisme apa? Pakai mikroorganisme. Yang paling glamour sekarang, mikroorganisme yang paling hot sekarang, paling glamour sekarang apa? Teka. COVID-19 lah cikgu. Paling COVID-19 tu sejenis apa? Jenis virus. Yes, so jawapannya adalah virus. So vaksin pakai VV tau. Vaksin, virus. Tapi sebenarnya bakteria pun boleh. Tapi kat sini tak ada jawapan. Siapakah yang paling baik sekali? Afkar, siapa yang paling baik sekali? Afkar dengar suara saya tak, Afkar? Afkar? Ya. Afkar, awak dengar suara saya tak? Dengar. Tak suara saya? Dengar, okey. So jawapan nombor 3 ni, apakah jawapan nombor 3? Okey, apa jawapan nombor 3? Afkar pilih orang, sorry Afkar. Afkar pilih siapa? Afkar. Afkar ke? Sorry Afkar. Kuzami, Zid. Alamak. Saya. Kuzami, sorry. Pilih seorang ke? Dia pilih Afkar ke? Ya, cikgu. Astaghfirullahalazim. Korang kawan 3. Okay lah, Afkar jawablah balik. Mana ada? Mana ada saya Kuzami pilih dia? nak bagi Mana ada saya pilih dia, cikgu? Okay, cepatlah. Habis Nombor tu nak 3 bagi nak tahu gaduh. juga. Awak tak berkenalan lagi ke? Bagi Banyak. Haris lah, cikgu. Haris. Okey Haris. Apakah jawapan dia? Apakah ni, kalaulah awak mikroorganisme, awak nak suhu yang macam mana sesuai? Suhu yang macam mana sesuai? Haris. Ada type tu. Suhu mana yang sesuai? 5, 37, 28, 60. Mana satukah suhu yang sesuai? 37. Yes, 37. Okay, yang ini awak cuba buat sendiri dulu. Okay, besok kita discuss. Sebab saya dah dapat orang call lah. So, basically saya habiskan awal. So, esok kita buat lagi kelas macam ni, kita sambung. Lepas tu, saya ada satu, kita sepatutnya buat PBD tau. PBD tu buatnya macam ni. PBD je saya cuba dan. Saya nak bagi awak ready. Sebab budak perempuan biasa suka buat ni. PBD, saya nak suruh awak set makanan suku-suku separuh. Korang pernah dengar tak suku-suku separuh? Tak. Pernah cikgu dalam UPPN. Wow, ya ke? So, suku-suku separuh ni adalah satu cara awak makan. Awak ambil makanan tu adalah dalam kuantiti yang betul. Mana jawab persoalan saya ni? Najaklah. Nota masa ni pula. Nota saya Tak ada. Dah hilang dah tu. Diam. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa zaman dekat kelas UKM ni. UKM. Allah. Benda dah lepas cikgu. Ya, sabar je. Jangan diingatkan balik aku. Ya. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Korang diam kejap. Sekejap. Stres. Jumpa. Alhamdulillah. Aduh. Ni. Tak. Ni. Saya nak korang buat macam ni. Okey, macam ni tau. Dia punya trik. Sebab hari tu minta video, saya dapat satu je video kat budak daripada Farisha and the group. Sini je kerja korang. Okey. Korang snap, korang punya makanan je. Tak kisahlah makan tengah hari ke malam ke apa. Korang snap, buat dia dalam bentuk, awak tahu tak, korang buat collage je. Kita panggil apa? Korang snap, tulis dekat sini, nama katalah, ini katalah Hadi Hariri punya makanan. Hadi Hariri makan macam ni memang salut lah Hadi. Katakanlah ni Hadi, siap ada strawberry lagi kan, berry kat sini lah. Katalah awak ambil gambar satu, lepas tu awak tulis di sini. Ini adalah pinggan siapa? Tulis lah nama pinggan sihat Hadi Hariri. Pinggan. Kelakar pinggan sihat. Pinggan sihat. So tulis nama Hadi Hariri. Kerja dia senang gila. Kalau saya minta awak buat video, saya rasa nanti saya takut sampai buka sekolah saya tak dapat. So kerja korang, awak just snap gambar. Snap. Tapi dalam gambar tu awak tulis pinggan sihat. Maksudnya bab tulis itu sains. Sains. Tingkatan 5. Bab 2. Assignment kita namanya adalah pinggan sihat.
siapa gambar ni? Gambar ni adalah daripada korang lagi. Cikgu lag ke aku lag? Korang tulis dekat nota korang, okey dengan rajin ni for the lag lag. Lag sikit tak? cikgu. Lag sikit, okey. Okey. Lag sikit cikgu, Okay. sangkut-sangkut. So agaknya sebab dia suruh keluar dah ni kan, tak nak bagi awak assignment ni kan. So basically awak ambil gambar ni, okey. Lepas tu awak tulis nota sama macam ni. Kalau korang rajin korang buat macam ni lah. Tulis lah. Gambar kartun ke gambar makanan sendiri? Sendirilah mod. Oh, sendiri Jimut. Gambar awak sendiri. Okey, gambar makanan awak sendiri. Okey. Kalau awak dapat buat macam ni, saya bagi awak band 4. Tetapi tak makan yang kalau astagfirullahalazim. Kalau awak boleh buat video, awak buat konsep pinggan sihat Malaysia ni, awak buat video sambil awak bercakap kebaikan konsep suku-suku separuh, awak terangkan kebaikan dia ni semua, saya bagi awak band 5 atau band 6. So senang kata kesimpulan, siapa buat video, saya bagi awak band 6 atau band 5. Review Siapa makanan yang hanya ke? bagi gambar saya tulis macam ni, Review Review makanan tak makanan. payah. Buat lebih dapat lebih tak lah nak lah. Tak boleh lah. Review makanan tu makanan tak sihat. Tak nak review. So siapa yang buat macam ni je? Wait. Boleh. Okay guys. Okay, ini hari ni kita cerita makanan sihat. Saya tak kisahlah. Tapi review suku-suku separuh lah. So senang kata, awak buat tajuk yang ini. Okay, awak buat tajuk yang ini. Dalam bentuk video, saya bagi awak TP5, 5 atau 6. Tetapi kalau hanya ambil gambar snap begini, saya bagi awak TP4. Tetapi kalau awak tak buat langsung, saya bagi awak TP3. Kalau awak attend kelas saya Gmeet everyday, saya bagi awak selalu attend kelas, so saya bagi TP3. Tapi kalau boleh saya nak ni lah, ini paling simple sekali. Boleh tak? Saya bagi awak sampai hari Jumaat. Hari Ahad lah, Hari Ahad, ini ya. Okay? So saya bagi awak tu. So itu saja. Do you have any question? No. Okay, Cikgu, kalau video tu nak ada apa Yes. je? Okay. Kalau video tu awak kena ada cerita ni. Kebaikan, konsep suku-suku separuh. Okay. So awak cerita ni je. Aplikasi ni, awak cerita ni balik je. Aplikasi konsep pinggan sihat dalam kehidupan harian. Awak cerita kebaikan suku-suku separuh. Yang ini. Senang kata daripada slide ni saya bagi. Slide ini. Cerita daripada slide ni. Buat dalam bentuk video. Slide nombor 1. Siapa tu comelnya? 2. Cik siap. 3. Sampai situ je. 1, 2, 3. Suku-suku separuh. Slide ni saya bagi. Buat dalam bentuk video saya bagi awak Okey cikgu, baik cikgu. Mantap Lepas cikgu. tu boleh buat dalam kumpulan. Satu kumpulan awak boleh masukkan dia at least 4. Kumpulan ngam cikgu, kumpulan.